Okey, bismillahirrahmanirrahim. Okey, hari ni kita akan bincangkan soalan percubaan negeri Perak, kertas 2, soalan nombor 1 hingga soalan nombor 5. So, kita tengok kat sini, soalan nombor 1. Soalan nombor 1, ia menunjukkan satu sel haiwan. Darjah 1.1 menunjukkan satu sel haiwan yang dilihat di bawah mikroskop elektron. Okey, so kalaulah sel haiwan di bawah mikroskop elektron, maksudnya kita boleh nampak pelbagai organel yang tak dapat dilihat oleh mikroskop cahaya. So, tengok kat sini kita ada V, W, X dan Y adalah organel dalam sel, sementara sel haiwan, sementara struktur Z hanya boleh dilihat di dalam nukleus. Okey, so kalaulah awak tengok dekat sini, W ni sebenarnya apa? W adalah centriole, ia terlibat dalam penghasilan gentian gelendung, Kemudian kita ada mitokondria. Mitokondria ni terlibat dalam proses penjanaan tenaga, which is tempat berlakunya respirasi sel. So maksudnya adalah tapak lah. Tapak untuk berlakunya respirasi sel. Jalinan endoplasma kasar adalah untuk angkut protein yang dihasilkan oleh siapa? Yang titik-titik ni adalah ribosom. So ribosom hasilkan protein. So, apakah fungsi jasad Golgi? Fungsi jasad Golgi adalah ubah suai protein kepada enzim. Okey, so struktur Z ni apa? Struktur Z ni kalaulah daripada gambar rajah ni adalah rantaian DNA. Rantaian DNA dalam kromosom. Okey, so kita teruskan. Namakan organel V dan juga Y. So, V dan juga Y. So, V tu adalah mitokondria, Y tu adalah jasad Golgi. Alright, so betul. So, apakah fungsi mitokondria? Yang betul untuk fungsi mitokondria adalah tapak penjanaan tenaga dalam bentuk ATP. Kalau awak kata tapak penjanaan tenaga sahaja pun okey. Kemudian ubah suai protein kepada enzim. So yang ni awak careful tau. So protein ni dihasilkan dekat ribosom, diangkut oleh jasad Golgi, diubah suai kepada enzim oleh tadi saya kata angkut protein ni adalah jalinan endoplasma kasar, JEK. Kalau ubah suai ini adalah jasad Golgi. So jasad Golgi. Alright, so kita teruskan. Okey. Now, alright, okey. Now, struktur W memainkan peranan penting dalam pembahagian sel. Sekiranya W gagal berfungsi, apakah kesan? So, soalan ni adalah soalan negatif tau. So, awak kena jawab dia dalam bentuk negatif. So, W gagal berfungsi ke atas pembentukan sel-sel soma yang baharu. So, apakah fungsi W? W ni tadi kan kita kata W adalah centriole. So, apa fungsi centriole? Hasilkan gigi gentian gelendung. So, kalau W tak ada, apa jadi? So, gentian gelendung tidak dapat terhasil. So, W gagal menghasilkan gentian gelendung. Okey, so awak nak namakan, awak kata W ialah centriole pun boleh. So, W gagal menghasilkan gentian gelendung. Okey, apakah kesan jika gentian gelendung ni gagal terbentuk? So, kromosom gagal berpisah semasa anafasa. Sebab di sini soalan tanya pasal sel soma tau. Kalau sel soma, ia melibatkan proses mitosis. So, ia tidak melibatkan kromosom homolog. So, kromosom gagal berpisah semasa anafasa dan oleh itu akhirnya sel anak mempunyai bilangan kromosom tidak normal. So, okey, mana-mana dua. Okey, so awak ingat fungsi gentian gelendung adalah untuk menggerakkan kromosom. So, kromosom bergerak ke kutub yang bertentangan adalah disebabkan oleh gentian gelendung. So, kita teruskan. Organel U merupakan organel bentuk sfera yang terdapat pada struktur X. So, struktur X kita adalah JEK, jalinan endoplasma kasar. You guys tak boleh tulis short form tau. Okay, so sintesis protein berlaku dalam organel ini. So, apakah soalan? Namakan organel U. Senang sangat ni. So, jawapannya adalah ribosom. Okey, so kita teruskan. Now,
Rajah 1.2 menunjukkan struktur protein P dan juga Q. So, P ni ini adalah quaterner. So, Q ni adalah sekunder. Okey, kalau tertier, kita ada enzim, kita ada antibody dan juga hormon. Kalau quaterner satu je contohnya, hemoglobin. Kalau sekunder pun satu, sutera. Ini jenis apa ni? Jenis yang berlipat, pleated. Okey. Now, nyatakan aras organisasi bagi protein P dan Q. So, P jawapannya adalah quaterner. Alright. So, Q jawapannya adalah sekunder. So, 2 markah. Now, seterusnya. Nyatakan satu contoh protein P. So, tadi kita dah cakap protein P contohnya adalah hemoglobin. So, hemoglobin jumpa di mana? Dalam sel darah merah. Untuk apa? Angkut oksigen. Okey, so contohnya adalah hemoglobin. So, kita teruskan. Okey, sutera merupakan salah satu contoh protein Q. Pakaian sutera menjadi berkedut apabila dibasuh menggunakan air panas pada suhu 65 darjah Celsius. So, suhu tu 65 ni sebenarnya suhu apa? Suhu tinggi. So, apa jadi pada suhu tinggi? Enzim akan mengalami, protein tu akan rosak. Struktur protein akan rosak. Okey. So, soalan dia. Berdasarkan pernyataan di atas, cadangkan 2 cara untuk kekalkan kualiti sutera. So, 2 cara nak kekalkan, maksudnya kita tak nak sutera tu ada tindak balas. Kita nak sutera tu maintain pada struktur dia macam mana. So, kita tak nak langsung ada tindak balas. Okay. So, macam mana kita nak basuh baju sutera ni? Pertama, gunakan air sejuk. Sebab air sejuk ni adalah suhu rendah. So, kita tak nak suhu 40 darjah Celsius. Okey, sebab nanti ada tindak balas. So, apa kesan tindak balas? Kita tengok sutera tu akan berkedut. Okey. Now, jangan jemur di bawah cahaya matahari. Ni samalah. Ni kenapa? Sebab ini adalah suhu tinggi. Ataupun cara lain, hantar kedai melalui dry clean, cucian kering. Okey, so ni mana-mana 2. Alright, so kita teruskan. Now, Rajah 2.1 menunjukkan struktur membran plasma berdasarkan model mozaik Bendalé. Okey, so soalan. X tu apa? Ini adalah lapisan fosfolipid. Yang ni apa sebenarnya? Ini adalah protein liang. Kenapa saya tahu dia protein liang? Sebab dia macam ni. Dia tak ada tapak aktif. Okey. So, yang ini adalah protein pembawa. Okey. So, soalan. Namakan struktur yang berlabel X. So, struktur tu kita panggil dia adalah lapisan fosfolipid. Kenapa saya tak panggil dia DUI? Sebab dia hanya tunjuk satu bahagian ni je. So, lapisan fosfolipid. Kalau tunjuk macam ni, 2, barulah lapisan DUI. DUI tu 2. Fosfolipid. Okey, fosfolipid. Alright. So, namakan struktur X, fosfolipid. Very good. So, nyatakan satu ciri X. Okey, so soalan tanya ciri. Kalau ciri berdasarkan pemerhatian ataukah berdasarkan rajah, berdasarkan gambar. So, apakah yang awak nampak daripada gambar? Awak tak boleh nak kata membran plasma ni cirinya adalah ketelapan memilih. Tak boleh. Itu adalah sifat. So, ciri ni benda yang kita nampak. Apa yang kita nampak daripada dalam gambar tu? So, yang kita nampak mempunyai kepala hidrofilik atau ekohidrofobik. So, dia minta satu sahaja ciri. Okey, so yang ini bahagian ni kita panggil dia sebagai kepala. Kepala apa? Hidrofilik. Kenapa kita kata dia hidrofilik? So, awak bayangkan dekat luar ni ada banyak air. So, yang dalam ni kita kata dia sebagai ekohidrofobik. Kenapa? Sebab tak suka air tapi suka lemak. Hidrofobik. Okey, so kita teruskan. Okey, now dengan menggunakan anak panah pada Rajah 2.1, tunjukkan bagaimana ion kalsium. Ion kalsium bergerak merentas membran plasma. So, dia bergerak beginilah. Daripada luar masuk ke dalam.
ataupun daripada dalam keluar pun tak apa. Okey. So dekat sini menggunakan anak panah tunjukkan bagaimana ion kalsium merentas. Oh tak, sebab dia kata macam mana dia nak bergerak masuk. So dia punya keyword adalah mesti tunjuk dekat protein pembawa. So jawapannya mesti macam ni lah. Bergerak. Sebab kat sini dia tak ada pasal nak tengok tunjuk pasal ion, kepekatan ion kan. Okay, so merujuk protein pembawa melalui protein pembawa. Alright. Now, okay, so terangkan. So, kalaulah menggunakan, kalau ion kalsium, jawapan yang paling mudah adalah nama tu adalah proses pengangkutan aktif. So, ni point number 1. Okay, right. So, macam mana proses pengangkutan aktif tu berlaku? Sebab soalan ni kata terangkan. So, mula-mula keyword dia adalah ion gabung. Keyword dia, ini kalau awak nampak sini, gabung. Gabung kat mana? Gabung di tapak aktif. Lepas dah gabung, apa jadi? So, sini jadi ubah bentuk. So, maksudnya yang ini kan nampak V ke atas kan? Lepas ni jadi V terbalik. So, tu yang kita panggil dia sebagai protein pembawa ubah bentuk. So, apa kesannya kalau protein pembawa ubah bentuk? So, ion dapat diangkut masuk ke dalam sel. So, tambahan lain. Okey, proses ni namanya pengangkutan aktif. So, proses pengangkutan aktif ni melawan cerun kepekatan. Ataupun bahasa lain dia adalah pergerakan bahan adalah daripada kepekatan tinggi ke kawasan kepekatan rendah. Sebab tu kita kata melawan cerun kepekatan. Alright, so kita teruskan. Okay. Raja 2.2 menunjukkan struktur ikan laut yang disimpan dalam akuarium yang berisi air tawar. So, tengok ini ikan laut. Kalau ikan laut ni awak tahu dia air masin. Tiba-tiba pula kita tukar dia jadi, kita masukkan dia dalam bekas air yang isi air tawar. So, apa jadi? So, ingat kalau ikan masin ni sebenarnya sel dia dalam tu adalah hypertonik. So, bayangkan air tawar ni adalah hypo. Sebab air tawar kan? So, kalau air tawar molekul air banyak. So, kita kata hypotonik. So, kalaulah sini hypertonik, ikan laut ni kita kata dia sebagai hypertonik kepada air tawar. So, kita explain. Dia kata ikan tu mati. Kenapa ikan tu boleh mati? Okay, so pertama awak explain. Sel ikan adalah hypertonik berbanding air tawar. Ataupun awak boleh tulis ayat dia yang memberi sama maksud. Air tawar adalah hypotonik kepada sel ikan. Ini memberi maksud yang sama. So, bila sel ikan adalah hypertonik berbanding air tawar, so, okay, maksudnya pergerakan molekul air tu dari mana ke mana? So, pergerakan molekul air daripada air tawar masuk ke dalam sel ikan. So, H2O ni meresap masuk. So, apa kesannya H2O meresap masuk? So, molekul air akan meresap masuk secara osmosis. So, apa kesannya? So, dia akan menyebabkan saiz sel bertambah ataupun mengembang. Saiz sel bertambah atau mengembang. So, apakah kesannya? Akhirnya, dia boleh menyebabkan sel pecah. Dan sel pecah ni yang menyebabkan ikan mati. Okey, so kita teruskan. Now, alright. So, jadual 1.1 menunjukkan julat aras glukosa darah seorang individu yang sihat yang mempunyai diabetes. So, maksudnya ini yang sihat. Kalau yang sihat, aras gula dia bawah daripada 7. Kalaulah orang yang diabetes, aras gulanya lebih daripada 7. So, kenapa orang tu kita kata dia macam mana orang diabetes punya aras gula yang tinggi? Mungkin disebabkan oleh pankreas gagal menghasilkan insulin. So, glukosa berlebihan tak dapat ditukar menjadi glycogen. So, oleh itu aras gula dalam darah menjadi tinggi. Okey, so nyatakan kesan aras glukosa dalam darah yang tinggi terhadap sel darah merah yang punya diabetes. So, dia kata kat sini, sekejap nyatakan kesan aras glukosa terhadap sel darah merah. Soalan ni aras tinggi lah terhadap sel darah merah. Okey, so keywordnya di sini.
So, ayat dia, aras glukosa yang tinggi menyebabkan plasma darah. So, awak bayangkan sebab dalam darah kan, so plasma darah ni adalah hypertonik. So, kalau plasma darah ni hypertonik, maksudnya H2O dalam plasma darah adalah sedikit kepada sel darah merah. So, awak bayangkan keyword dia, ini adalah sel, tak pandai lukis lah, sel darah merah. So, bayangkan persekitaran luar ni, ini adalah plasma darah. So, plasma darah ni, H2O adalah sedikit. So, oleh itu dalam sel darah merah, H2O-nya adalah banyak berbanding plasma darah. So, oleh itu awak tengok pergerak ini adalah pengangkutan pasif. So, bila kita cakap pasal pengangkutan pasif, which is kita cerita pasal osmosis ataupun resapan ringkas, pergerakannya adalah daripada kawasan kepekatan tinggi ke kawasan kepekatan rendah. So, ini kita cerita osmosis lah. So, H2O akan meresap keluar. So, H2O meresap keluar, dia akan menyebabkan sel darah merah akan kecut. So, kecut ni kita panggil dia adalah sebagai granasi. So, molekul air meresap keluar daripada sel darah merah. So, darah merah akan mengecut ataupun bahasa lainnya mengalami granasi. Alright, so kita teruskan. Okay, ini adalah soalan nombor 3. So, soalan nombor 3, meiosis dibahagikan kepada dua peringkat, iaitu meiosis 1 dan juga meiosis 2. Rajah 3.1 menunjukkan sebahagian peringkat meiosis dalam sel haiwan. Kalau nak tanya, ini meiosis mana? Meiosis 1 ke meiosis 2? So, ini adalah meiosis 1. Kenapa? Sebab ia melibatkan kromosom homolog. Macam mana kromosom homolog ni berpasangan? Melalui proses kita panggil sinapsis. Kemudian, apa jadi pada kromosom homolog? Kromosom homolog akan melakukan pindah silang. So, kat mana berlakunya pindah silang? Di kiasma. So, apakah kesan pindah silang? Berlakunya pertukaran bahan genetik. So, menghasilkan, ending dia boleh menghasilkan sel anak atau gamet yang berbeza. Berbeza ni kita merujuk kepada variasi. Alright, so kita teruskan. Okay, so namakan proses R. So, proses R ni adalah pindah silang. Okay, so struktur S. So, struktur S adalah kromosom. Sebab dia tunjuk satu bahagian kan. Kalau ditunjuk begini, kita panggil dia sebagai kromosom homolog. Kalau separuh, okay, kalau macam ni kan, separuh bahagian, ini kromatid. Tapi jawab kromosom sajalah, senang. Okay, now, seterusnya. Terangkan kepentingan proses S. Proses S. Proses R ni, kalau struktur S. So, proses R. Okay, so proses R menyebabkan pertukaran bahan genetik. So, menghasilkan gabungan genetik baharu. So, hasilkan variasi, gabungan genetik baharu. So, maksudnya, tadi saya kata hasilkan gamet yang berbeza. Okay, so kita teruskan. Okay, rajah 3.2 menunjukkan satu fasa dalam meiosis. Ini meiosis mana? Ini adalah peringkat anafasa 1. Macam mana saya tahu ini anafasa 1? Sebab kromosom ni yang berpisah ni adalah kromosom, bukan kromatid. Kalau anafasa 2 yang berpisah adalah kromatid dan juga sentroma dah putus. So, ini kromosom dan kromosom ni masih ada ni. Ada sentroma. Ada sentroma. So, X ni apa? Ini adalah gigi, gentian gelendong. Okay. Now, namakan fasa meiosis. Namakan fasa pertama adalah fasa anafasa 1.
So, apakah yang ditunjukkan? Okay, kromosom homolog berpisah. Dia dah pergi, seorang pergi utara, seorang pergi selatan. So, siapa yang menarik kromosom homolog ni pergi ke kutub bertentangan? So, gentian gelendong yang menarik. So, bila dia bergerak tu, dia bergerak seorang-seorang kan? So, sekarang kita tak panggil dia kromosom homolog. So, gentian gelendong menarik kromosom ke kutub bertentangan. Kalau dua macam ni kan, ni partner macam ni, ini kita panggil sebagai kromosom homolog. Okey, sepasang kromosom homolog. Sekarang bila dah berpisah ni, satu saja ke kutub bertentangan, ini kita panggil dia adalah sebagai kromosom sahaja. Okey, so kita teruskan. Huraikan kesan jika struktur X tidak berfungsi. So, kalaulah struktur X ni tidak berfungsi, saya padam sikit tau. Okay. Apakah jadi struktur X tidak berfungsi? So, kalaulah struktur X ini tidak berfungsi menyebabkan kromosom homolog gagal berpisah. So, kita ambil. Katakanlah ada ni, sepasang kromosom homolog ni tak berpisah. Semua akan bergerak ke sini kan? Okay. Alright. So, dia akan menghasilkan ending dia akan menghasilkan dalam peringkat telofasa 1. Dia akan menghasilkan sini, akan menghasilkan 1, 2, 3. Okey, ni adalah 1, 2, 3, 4, 5. So, yang sebelah sini pula. Okey, yang belah sini. Alright, dia akan menghasilkan sel anak. 1, 2, 3. So, maksudnya ada kromosom ni, ada kromosom. Awak nampak kat sini, kromosom ni gagal berpisah. So, kromosom gagal berpisah adalah disebabkan oleh gentian gelindung dia tidak berfungsi. So, menyebabkan menghasilkan sel anak, ada satu sel anak ni terhasil terlebih kromosom. Yang ini akan jadi terkurang kromosom. So, keadaan ni kita panggil dia adalah sebagai tak disjungsi. Maksudnya kromosom gagal berpisah. So, now, huraikan kesan kepada bilangan kromosom sekiranya struktur X tidak berfungsi menyebabkan kromosom homolog gagal berpisah. So, ataupun nama lainnya tak disjungsi berlaku. Apakah itu tak disjungsi? Kromosom gagal berpisah lah. Maksudnya dia nak juga bersama-sama together pergi ke kutub bertentangan. So, ini berlaku pada bila? Ini berlaku pada anafasa 1 ataupun anafasa 2. So, ending dia apa? Dia akan menghasilkan sel anak atau gamet yang punyai terlebih atau terkurang kromosom. Okey. So, kita teruskan. Now, Rajah 3.3 menunjukkan perkembangan kanser seorang pesakit. Okey, mana ni? Okey, now, sel kanser akan merebak dan memusnahkan sel-sel normal persekitarannya. Sel kanser tidak dikesan pada peringkat awal akan menyebabkan kerosakan organ dan membawa maut. So, sel kanser ni sebenarnya apa? Sel kanser ni sebenarnya dia adalah tumor. Tumor ni adalah tisu tak normal. Tisu tak normal. Dan tisu tak normal ni akibat apa? Mitosis tak terkawal. So, apa bahayanya sel kanser? Sebab dia boleh masuk ke dalam sistem badan yang lain. Dia boleh masuk ke dalam salur darah, dan dia boleh merebak ke sistem badan yang lain. Okey, ni nampak tak? Right. So, dengan menggunakan contoh yang sesuai, huraikan bagaimana mutagen. Apakah itu mutagen? Mutagen adalah bahan yang boleh menyebabkan kanser. So, contoh mutagen, kita ada sinaran gamma, UV atau bahan karsinogen. Bahan karsinogen ni adalah contohnya adalah dalam rokok ataupun makanan pengawet. Okay. Now, so contoh yang sesuaikan dan dia kata huraikan. Huraikan, so awak kena explain panjang. So, contoh mutagen adalah sinaran gamma. So, tadi saya kata apa-apa sahaja ya kanser. Kanser akan menyebabkan mitosis tidak terkawal. So, mitosis tidak terkawal akan menyebabkan pembentukan tumor ataupun tisu tidak normal. Tapi kalau nak to be spesifik, tumor ni ada jenis. Kalau tumor yang menyebabkan kanser, kita panggil tumor tu adalah jenis malign.
So maligna ni dahsyat sikit sebab tumor maligna ni dia boleh attack sistem badan yang lain. Kalau tumor yang duduk je kat satu tempat dan dia tak kacau sistem badan yang lain, itu kita panggil dia sebagai benigna. So tumor awak ingat ada 2 jenis. Satu adalah benigna. Satu lagi adalah maligna. Yang menyebabkan kanser adalah maligna. Okey, so kita teruskan. Terangkan bagaimana kaedah radioterapi dapat mengawal atau menghentikan pertumbuhan kanser. So radiasi ini mengion pada kuasa tinggi. So apa-apa saja, macam mana dia boleh bunuh sel kanser sebab menghentikan sebab dengan cara dapat membunuh sel-sel kanser. Okey. Now kita teruskan. Okey. Now tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan dalam bentuk tumbuhan dan untuk pertumbuhan. Arah pertumbuhan dalam gerak balas tumbuhan bergantung kepada arah rangsangan. Nyatakan tindak balas ni. So tindak balas ni kita panggil dia sebagai tropisme. So, namakah hormon yang terlibat dalam gerak balas yang dinyatakan? So, kalau hormon untuk tumbuhan ni kita ada 2 jenis. Okey, hormon ni untuk tumbuhan tak sebanyak kita manusia. So, kita kalau pertumbuhan saja, ia melibatkan hormon auksin. So, namakan hormon yang terlibat dalam gerak balas dinyatakan. So, namanya adalah auksin. So, dekat sini. Rajah 4.1 menunjukkan satu eksperimen mengkaji kesan satu hormon ke atas pertumbuhan. So ingat kalau pertumbuhan saja ia melibatkan auksin. So jawapan dia soalan kat sini. Pada rajah lukiskan pemerhatian selepas 1 hari. So selepas 1 hari tumbuhan ni akan tumbuh menegak. So ini adalah lukisan dia. Okey. So macam mana? So kita nak cerita macam ni tau. Ini adalah gambar rajah dia tau. Ini adalah coleoptile. So awak tengok coleoptile ni, awak tengok yang paling atas ni. Okay, kalau dalam tumbuhan bahagian atas ni adalah zon pembahagian sel. So zon pembahagian sel ni awak bayangkan dekat sini auksin dihasilkan. So maksudnya auksin hasil kat sini. Auksin terhasil. So, bila auksin ni terhasil, auksin ni meresap masuk ke dalam zon pemanjangan. So, apabila auksin ni meresap masuk ke dalam zon pemanjangan, okey, kepekatan auksin yang tinggi. Bila kepekatan auksin tinggi, ia akan merangsang pemanjangan. Disebabkan kepekatan auksin ni adalah sekata, yang ni kan disebabkan kepekatan auksin sekata. So awak nampak dekat sini pertumbuhan coleoptile ni adalah sekata. So pemanjangan adalah sekata. So bayangkan auksin dihasilkan kat sini. Lepas tu auksin ni akan meresap ke zon pemanjangan. Bila auksin ni meresap ke zon pemanjangan, dekat sini ada banyak. So ia akan menyebabkan pemanjangan sel. Okey, so kita teruskan. Terangkan jawapan anda. So macam tadi kan, auksin pertama, auksin akan dihasilkan di meristem apex ataupun kalau saya nak tambah sini di zon pembahagian. Pada hujung coleoptile. So kat sini dihasilkan. Okey. So kemudian auksin akan meresap. Keyword dia mesti meresap. Meresap ke zon pemanjangan. So, apa kesannya bila auksin meresap di zon pemanjangan? Menyebabkan kepekatan auksin yang tinggi. So, apa kesan kepekatan auksin yang tinggi? Ia akan merangsang pemanjangan sel. Alright, so 3 markah. Dan saya tambah sikit. Taburan auksin yang sekata menyebabkan pemanjangan adalah sekata. Sebab tu awak ada dalam eksperimen yang auksin tu boleh bengkok ke kanan, bengkok ke kiri tu kan. Okey. So, kita tengok soalan seterusnya. Okey. Berdasarkan peranan hormon tertentu, bandingkan gerak balas yang ditunjukkan di pucuk dan akar. Ini ada dalam buku teks awak tau. So, nota ni saya ambil daripada buku teks. So, ini adalah untuk percambahan biji benih tau ni sebenarnya. Okey, so sebab ni kan. Ini percambahan biji benih ni. Percambahan biji benih. So dalam percambahan biji benih, awak tengok dekat sini. Cerita dia sama tau. So soalan ni dia kata bandingkan. Kalaulah
yang betul, bandingkan, awak kena bagi persamaan dan juga perbezaan. So, apakah persamaan? Kedua-duanya di pucuk dan di akar, oksin dihasilkan di meristem apex, di zon pembahagian. Kemudian sama juga, oksin ni akan meresap ke zon pemanjangan. So, kepekatan oksin yang tinggi, kemudian persamaannya, kepekatan oksin yang tinggi adalah di kawasan bawah pucuk disebabkan graviti. So, ini adalah persamaan. So, persamaannya, oksin tetap dihasilkan di tisu meristem. Kemudian oksin ni sebenarnya sedikit short form tau, meresap ke zon pemanjangan. Di zon pemanjangan, kepekatan oksin ni tinggi di kawasan yang bawah. Kenapa? Disebabkan oleh graviti. So, 3 ni, yang nombor 3, 4, 5, ini adalah perbezaan. So, kepekatan oksin yang tinggi di pucuk merangsang pemanjangan sel, tetapi di akar merencat pemanjangan sel. So, apabila dia merangsang pemanjangan sel, tu yang awak nampak pucuk ni bergerak ke atas. Pucuk ni bergerak ke atas. Ke atas. Yang ini dia akan bergerak ke bawah. So, nombor 4, nombor 5. So, pucuk akan membengkok tumbuh ke atas, akar akan membengkok tumbuh ke bawah. Kenapa ayat yang ini? So, kalau awak nampak di sini, keywordnya di sini, kepekatan oksin yang tinggi di kawasan bawah ni, yang ini dia akan merencat untuk akar. Kalau untuk pucuk, kepekatan oksin yang tinggi dia akan merangsang. So, awak boleh tengok dalam buku teks awak. Alright, so akhir sekali, so Rajah 4.3 menunjukkan teknik yang digunakan oleh petani untuk menghasilkan sel anak benih melalui keratan batang. So, terangkan teknik yang ditunjukkan dalam Rajah 4.3. Ni maksudnya kita pakai keratan batang, and then kita letak serbuk penggalak. So, serbuk penggalak ni apa? Dalam serbuk penggalak ni ada oksin. So, apa fungsi oksin? Oksin akan merangsang pertumbuhan akar adventitious. So, apakah akar tu? Itu adalah akar sisi. So, ini adalah fungsi oksin selain untuk pertumbuhan. So, fungsi oksin untuk merangsang akar sisi. So, 2 markah. So, akhir sekali, tajuk paling akhir sekali. Okay, now, Rajah 5.1 menunjukkan pewarisan 2 bentuk balung ayam. Okay, so kita ada walnut heterozygote. So, awak nampak je heterozygote, ini adalah ciri dominan. Ini adalah ciri dominan. So, ini adalah resesif. Sebab resesif ni dia terbentuk ada satu je dia punya genotip, which is genotipnya adalah homozygote. Tapi kalaulah dominan, dia ada 2 genotip. Sama ada B besar, B kecil atau B besar, B besar. Okay, tapi kat sini soalan dah cakap kan. So, dia adalah heterozygote. So, bila heterozygote, genotipnya adalah B besar, B kecil. Kalau resesif, dia ada satu je. Ini resesif. So, B kecil, B kecil. So, senang nak faham lah. So, kalaulah daripada gambar, okay, kalau awak tengok, kalau resesif ni, ini je genotipnya. Ini je genotip. So, ini adalah dominan. Ini adalah dominan. Ini adalah dominan. So, macam mana awak nak tahu dia B besar ke B kecil? Sebabnya senang je lah. Awak tengok kat sini kan. Ni B besar, B kecil, B besar, B kecil. So, kalaulah saya teka macam ni. B besar, B kecil. So, gamit yang terhasil adalah B besar, B kecil. Sini B kecil, B kecil. So, potong. So, bila persenyawaan, B besar, B kecil, B kecil, B kecil. So, dominan semua adalah heterozygote. So, ni B besar, B kecil, besar, B kecil, B besar, B kecil. So, genotipnya adalah genotip untuk ayam. S. So, S adalah B besar, B kecil,
U adalah B kecil. B kecil. So, betul. Okey, now. Lukiskan gambar rajah untuk terik anak jika S dengan V dikacukkan. Which one is V? Ni V dengan S. So, dia hetero. So, walnut kahwin dengan walnut tapi hetero. So, genotip B besar, B kecil. So, gamet terhasil macam ni. B besar, B kecil. B besar, B kecil. So, persenyawaan adalah pertemuan antara gamet dengan gamet. So, ini adalah B besar, B kecil. So, sini adalah B besar, B kecil. Sini adalah B besar, B kecil. Sini akan jadi B kecil, B kecil. So, ini adalah walnut. Walnut. Walnuts. Ini adalah, satu tu apa nama dia? Walnut. Balung P. Okey. So, kalau lah nak lukis, awak kena ada gambar rajah tu, awak kena tulis kat tepi ni tau. Ini adalah genotip. Jangan tulis tak ada maklumat di tepi. So, gambar rajah tu kita tak panggil dia schematic diagram. So, schematic diagram mesti berlabel. So, kalau ni genotip, this one we call as phenotip. Phenotip. So, nisbah dia walnut 3 P 1. So, macam mana dapat 4 markah ni? Macam ni tau. Awak tulis macam ni, 1 markah. And then, saya tertinggal. Apakah proses menghasilkan gamet? Sini adalah meiosis. Wajib tau. Kalau awak tak ada gambar ini tepi ni semua, awak boleh hilang markah. Okay. So, persenyawaan, genotip. So, cukup 4 markah. Nyatakan nisbah berdasarkan kacukan. So, awak tulis macam ni tau. Walnuts P. So, 3 nisbah 1. Okey, so kita teruskan. Terangkan bagaimana terik di kalangan anak dalam B1 dapat dihasilkan. Okey, dia kata terangkan bagaimana. So maksudnya daripada ni, gambar ni you have to explain dalam bentuk ayat. So, awak tulis alel B besar adalah dominan kepada alel B kecil. So, walnut ni sebenarnya trait dominan mempunyai 2 jenis genotype, iaitu B besar, B kecil atau B besar, B besar. Manakala saya tambah, manakala trait resesif hanya ada satu sahaja. Trait resesif ada satu, B kecil, B kecil. So, dapat 2 markah. Okay, now, terangkan bagaimana kita boleh memperolehi balung ayam P. So, P ni resesif jika kedua-dua induknya adalah balung W. So, senang kata macam ni. Kedua-dua induk mempunyai B besar, B kecil, which is heterozygote. So, oleh itu, kedua-dua induk ni mempunyai gamet yang boleh bawa alel resesif. So, senang kata, walaupun fenotipnya adalah dominan, genotipnya ada genotipnya B besar, B kecil kan. So, B kecil ni adalah alel resesif. So, ni explanationnya. So, oleh itu, jika persenyawaan antara gamet yang membawa B kecil, ia akan menghasilkan anak B kecil, which is ini adalah genotipnya. So, kalaulah dapat dua-dua B kecil, dapatlah anak ayam balung P kecil. Ayam balung P. So, P ni adalah ciri resesi. Saya paling suka tajuk ni tau. So, awak kena buat latihan. So, tajuk ni adalah senang. Cuma nak buat ayat dalam bentuk ni, awak kena praktis. Okay. So, itu sahaja. Section B ni saya akan buat video